Ha? Ayat 155. Atau siapa yang lihat mushaf pada muka surat 24? 24 ya. Baik, kita tengok pada ayat 155. Okey. Ayat ini subhanallah sangat besar dan sangat kalau kita perbincangan dalam bentuk konteks ujian ini ya, ayat ini tak terlepas daripada sering dikongsikan dan dibentangkan dan permaknaan dia sangat luas sebenarnya. Baik, kita tengok terjemahan dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah sabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita ekstrak daripada ayat ini, ada 5 ujian kesusahan dan kesukaran yang Allah janjikan kepada kita. Yang pertama, Allah kata Allah akan uji dengan ketakutan. Yang kedua, Allah kata Allah akan uji dengan kelaparan. Yang ketiga, Allah akan uji daripada kurangnya harta benda. Yang keempat, Allah akan uji dengan jiwa, kekurangan jiwa. Dan yang kelima ialah hasil tanaman. Dan subhanallah, ujian yang kita hadapi pada hari ini, ujian COVID yang kita hadapi hari ini, menyebabkan kita, seseorang boleh rasa 5 ujian ini dalam satu masa. Ya? Mungkin selama ni kita rasa daripada 5 ni kita rasa 2 daripada 5, 1 daripada 5, 3 daripada 5. Dan jangan terkejut kerana datang ujian COVID, kita boleh rasa 5 dalam serentak, dalam masa yang serentak. Kita takut. Ujian apa yang ketakutan? Kita takut dengan virus. Kita takut dengan virus yang kalau katalah kita diuji oleh Allah terkena dengan virus tu. Kita takut juga nak ambil vaksin. Ya? Kita takut apakah implikasi kalau orang lain mungkin baik pada orang lain tetapi pada kita jadi ujian. Implikasi kepada kita pula. Na'udzubillah. Ya? Diuji dengan kelaparan. Alhamdulillah mungkin rezeki ya, perlu semua ya, tidak uji daripada bentuk ni lah mungkin ya. Ada yang terpaksa berhenti kerja, ada yang terpaksa mencatu pendapatan kerana pendapatan tak dapat penuh. Ada yang terpaksa pungkus, gulung tikar dengan perniagaan, diuji dengan kelaparan ya, diuji dengan kekurangannya rezeki. Ya. Yang ketiga, kurangnya harta benda. Habis dah kalau ada emas pun gadai. Kalau ada kenderaan pun jual. Hutang bertambah-tambah. Ya. Yang keempat, jiwa. Allahu Akbar. Saya rasa yang ini banyak cikgu-cikgu hadapi pada masa ini iaitu tekanan. Jadi tekanan. Ya. Bukan sahaja tekanan di rumah, termasuklah tekanan tempat kerja yang berbeza norma sekarang. Ya. Nanti kita akan tengok lebih jelas macam mana cikgu-cikgu nak hadapi benda ni. Dan apa kekuatan yang Al-Quran bagi, motivasi yang Al-Quran bagi untuk nak hadapi keadaan ni. Ya, jiwa sekarang ni, apa orang kata, bermacam-macam lah ya, dengan keadaan rumah lagi, dengan keadaan kerja lagi, dengan keadaan pasangan lagi, anak-anak lagi ya. So, bagaimana Al-Quran nak membimbing kita untuk nak mengatasi. Dan akhir sekali ialah ujian hasil tanaman. Mungkin kita dalam konteks tanaman ini merujuk kepada sesuatu yang kita dah usahakan daripada awal. Bukan seperti tanaman sahaja. Kita tengok fitrah bila kita nak dapatkan apa ni? Hasil daripada tanaman, dapat buah. Dia kemudian daripada proses apa? Dia kemudian daripada proses kita tanam ni. Lepas tu kita siram dia, jaga dia, baja dia, ada serangga kita elakkan. Kemudian letak lagi apa-apa yang boleh bukannya, tumbuhan itu akan hidup subur sampai dapat hasilnya. Dan apa yang berlaku itu yang berlaku hari ini, apabila jangan tentu ada orang yang dah 20 tahun, 30 tahun. Ya, baru ni saya dapat berita dekat Facebook. Ya, semua apa ni, kalau siapa yang pernah makan kedai makan Papa Rich, ya, Papa Rich makan dapat bikin semua cawangan yang cukup serta merta.
Kalau ikutkan nama teragah dah lama tu kan, Malaysia ni kan. Ini yang dikatakan ujian hasil tanaman ni. Benda yang kita dah lama tanam, benda dah lama kita usahakan, tiba-tiba habis begitu sahaja. Allah Akbar. Dan inilah ujian kita hari ini. Semua rasa. Kemudian saya nak mengajak sahabat semua, cuba tengok pada ayat permulaan. Wala nabluwannakum. Wala nabluwannakum. Dalam Al-Quran, ujian ini bala itu merupakan ujian. Tetapi dalamnya Allah tambahkan lagi dengan perkataan wala nabluwannakum, dengan maksud wa itu ialah dan. La itu lam tanda atas la tu ialah benar-benar, ya, benar-benar pasti. Dan benar-benar pasti, ya, kami, na itu kami. Kemudian ba lam waw itu ialah ujian. Wa itu dan dengan la itu benar-benar pasti, na itu kami, ya. Ba lam waw itu bala yang merujuk kepada ujian, akan menguji. Tetapi ada nun syaddah di sebelahnya. Nun syaddah itu adalah nun yang bertanda syaddah itu. Kalau perkataan dalam Al-Quran, kalau kita belajar bahasa Arab, mungkin ada sebagian yang belajar bahasa Arab dapat tahu sikit maklumat tentang ni. Kalau kita belajar bahasa Arab ni sahabat semua, ya, bila ditambahkan dengan satu huruf yang bersyaddah, ya, ataupun huruf nun yang bersyaddah, ni kita ialah namakan dia sebagai nun taukid. Nun taukid ini sifatnya apa? Dia nak menyatakan sesuatu kepada kita yang membawa maksud perkara ini ialah sesuatu yang pasti semua orang lalui tanpa terkecuali. Semua orang tak boleh rasa, oh aku tak pernah rasa yang terima-lima ni. Mustahil. Semua orang yang sekurang-kurangnya akan merasai satu dua daripada ujian yang Allah nyatakan ini. Satu. Yang kedua, nun syaddah ini juga menunjukkan bukti apa? Menunjukkan bahawa ujian yang kita lalui ini akan berulang-ulang. Bukan dia berlaku sekali, lepas tu full stop, tak. Dia akan berlaku secara berulang-ulang, habis satu pula berlaku, habis satu pula berlaku. That's why kita tak boleh minta kepada Allah, ya Allah jangan bagi aku ujian. Jangan bagi aku ujian, aku tak nak ujian ni ya Allah. Tak boleh, sebab janji Allah dalam ayat ini ialah engkau pasti akan lalui dan ujian yang engkau lalui itu akan berulang-ulang. Ya, ya, dan kita tak boleh nak cakap yang habis aku ujian ni dah lah ya Allah, jangan uji lagi ya Allah. Tak lagat dah ni ya Allah. Ya, sebab kita kena bersedia. Habis satu ujian ni, ya Allah, aku tahu ya Allah, ada ujian lain yang akan timbul. Sebab Allah kata apa? Semua orang merasai kematian dan sebelum sampainya kematian, kita akan berulang-ulang melalui ujian ini. Allahu Akbar. So sekarang, ya sekarang, kita dah nampak konsep ujian dalam Al-Quran. Iaitu apa tadi? Yang pertama, Allah katakan bahawa ujian itu datang dalam bentuk yang senang dan juga yang susah. Senang juga ujian, susah juga ujian. Yang kedua yang Allah katakan dekat sini iaitu ujian itu pasti dirasai oleh semua orang. Tidak terkecuali selagi dia bernama manusia dan sebelum menemui kematian. Kemudian, ya, dia berlaku dan pasti berlaku, ya, di mana sekarang ini, inilah kita akan nampak, ya Allah, aku dah tahu ya Allah, sekarang ni aku mesti diuji. Dan ujian ini aku akan lalui secara berulang-ulang. Tapi bagaimana ya Allah? Bagaimana untuk aku lalui ujian ini dengan betul-betul ikut skema Al-Quran? Bukan ikut nafsuku. Aku tak mahu bertuhankan nafsu. Sekarang ni aku nak ikut sebab aku bertuhankan engkau ya Allah. Jadi aku nak ikut panduan yang sepatutnya aku lalui untuk hadapi ujian ini berdasarkan apa yang engkau nyatakan dalam Al-Quran. Baik. So, macam mana? Ya. Macam mana kita nak lalui ujian ni dan perlunya apa kita pada ujian ni? Kalau kita tak faham, kita akan rasa Allahu Akbar, ujian ni beban. Siapa yang awal-awal akan nampak ujian ni sesuatu yang menyeronokkan? Tak ada. Ya? Ujian ni beban. Tetapi Allahu Akbar, Al-Quran akan menukarkan sudut pandang kita. Yang mana kalau kita faham benar-benar apa yang dinyatakan, kita akan rasa yang ini bukan beban. Ini yang kita nampak bahawa sebenarnya ujian ada daripada Allah. So, Alhamdulillah, pada saat tapi pada saat
Okey. Boleh masuk ya, saya bisa lagi ni. Kita akan share daripada kita. Okey. So, sekarang kita nak masuk satu topik yang ketiga. Ya. Satu topik yang ketiga iaitu alhamdulillah. Kat situ yang pertama dah selesai. Kemudian yang kedua, kenapa Al-Quran ini sebagai petunjuk kita diuji, sebab Allah dah taruhkan kepada kita bahawa Al-Quran ini ialah sebagai satu petunjuk, ya, petunjuk atau petunjuk, ya. Dan sebagai petunjuk satu sikit macam yang Allah katakan, ya, sebagai petunjuk kepada kita. So kita taruh dengan kita sebagai panduan kita. Dalam surah Alif Lam kita punya raiba fi, ya, yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini ialah kitab yang la raiba. La raiba ni maksudnya tak ada sebarang keraguan. Keraguan yang dalam bahasa Arab kita sebut syakun. Syakun ataupun raiba. Ada dua perkataan bahasa Arab yang merujuk kepada keraguan. Itu syak. Yang kedua raiba. Tapi kenapa Allah gunakan raiba? Ikut penggunaan dia. Sebab inilah kecantikan bahasa Arab. Kalau Allah gunakan perkataan syakun, dia ialah sesuatu yang boleh diragukan. Tapi kalau raiba, tidak boleh ada sebarang keraguan dia. Allah gunakan raiba untuk dua perkara saja. Untuk dua perkara saja. Yang pertama, bila Allah katakan, yang kedua, bila Allah katakan tentang akhirat. Allah gantikan dengan jangan ada keraguan dan dua yang akan dari Allah dan juga kiamat. Jadi kenapa ada keraguan kerana dia hudal lil muttaqin, dia petunjuk kepada orang yang berusaha dari orang yang bertakwa. Kenapa kita sini ya Allah? Kenapa sebab Allah janji ini satu kitab tidak boleh dilakukan petunjuk di dalamnya yang tentu kita ni nak hadapi ujian. Ya, jadi orang yang bertakwa di mana menghadapi ujian dengan panduan Al-Quran. Baik. So kita tengok pada kita ya, iaitu kita nak tengok kepada keperluan kedua ialah Al-Quran sebagai petunjuk yang kita nampak pasal ujian susah senang orang pasal lalu ini secara berulang-ulang. Yang keempat, cara kita nak tengok keperluan kalau kita faham nampak ujian ini susah, ujian ini dilakukan ujian ini kepada kami. Tapi kita tak faham sekarang. Ya, kita tengok yang keempat, insyaAllah. Keperluan kita sebagai hamba ini kepada ujian yang Allah bagi. Baik. Selalu kita berdoa Allah supaya Allah kurniakan kita kejayaan dan kebahagiaan di akhirat. Ya, kita mohonkan doa kita, ya Allah, setiap kali doa, tolonglah ya Allah kurniakan aku ini, kurniakan aku itu, berikan aku ini, berikan aku itu. Ya, yang merujuk kepada nikmat-nikmat yang kita mohon kepada Allah, nikmat-nikmat dunia sampailah nikmat-nikmat akhirat. Namun kita tahu dan sedar bila kita belajar Al-Quran ni kan banyak-banyak kita telusuri satu persatu Al-Quran lagi kita dapur kan. Allahu Akbar, kita baru sedar yang kejayaan dunia kita ni semua ni kita bakal akan tinggalkan. Semuanya akan tersekat sampai liang lahat. Sampai dekat liang lahat, subhanallah, pangkat, nama, harta, kedudukan, semua akan ditinggalkan. Habis berhenti sampai kat situ sahaja. Ya? Namun kejayaan akhiratlah benar yang akan tinggal selama. Kita tengok, kita cek baik doa kita, 7% kita minta dunia. Yang sikit-sikit badan-badan itu baru kita minta akhirat. Yang akhirat yang akan rasa sampai dunia. Mungkin ada saja. Dan apakah kejayaan yang besar? Dan apakah kejayaan besar dan sebenar-benarnya kalau ikut apa yang Al-Quran sampaikan kepada kita? Kalau tanya kita apa kejayaan? Ya, jawab dengan kita fahaman kejayaan yang kita dapatkan ialah sekarang kita Facebook kan,
orang yang berjaya. Itu semua definisi manusia. Kita nak definisi Allah sekarang. Apa definisi Allah tentang kejayaan? Tengok pada sekarang, dalil yang pertama dalam start point kita ni ialah pada surah yang keempat, surah An-Nisa. Okay, boleh besarkan skrin. Boleh besarkan skrin. Boleh nampak dekat skrin tu pada ayat 13 ya. InsyaAllah. Okey. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat daripada Allah. Ya. Segala hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran itu semua adalah batas-batas syariat yang perlu kita follow. Dan jangan ada keraguan datang kepada Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalam syurga kejayaan sebenar ialah apabila kita dah berjaya dimasukkan ke dalam syurga dan kekal di dalam Allah. Itulah kejayaan besar kita. Ya. Ini kita nampak dekat sini ada beberapa ayat lagi kalau kita nak share kat sini sebenarnya, tapi kita tak cukup masa kalau nak cukup nak refer kepada banyaknya ayat yang menyatakan bahawa kejayaan sebenar yang Allah definisikan dalam Al-Quran ialah apabila kita berjaya masuk syurga. Jadi baik. Sekarang ni Allah nampaklah kejayaan sebenar yang aku nak capai sekarang ni bukan hanya di dunia tetapi lebih besar daripada itu ialah kejayaan di akhirat, iaitu bila aku dan nanti berjaya dimasukkan ke dalam syurga. Sekarang ni bagaimana dan apakah kelayakan kriteria nak dapat kejayaan besar ni? Nak dapat syurga ni macam mana? Nampak tak bagaimana Allah guide kita? Okay, aku nak berjaya ya Allah, dan definisi kejayaan iaitu masuk dalam syurga. Aku nak berjaya mengikut apa yang engkau nyatakan, bukan orang nyatakan, bukan nafsu aku nyatakan. Jadi Allah pandu aku dengan Al-Quran ya Allah. Apakah kelayakan yang aku nak dapatkan, yang aku perlu jadi bila aku nak dapatkan kejayaan besar di syurga. Allahu Akbar. Baik, saya suka gunakan analogi ini dalam mana-mana ceramah dan mana-mana perkongsian saya. Allahu Akbar lagi mudah kalau saya sampaikan analogi ini kepada guru-guru. Dan guru-guru boleh guna pula analogi ini kepada pelajar-pelajar, kepada anak-anak, kepada siapa sahaja di bawah didikan kita. Okey, contoh analogi saya guna ialah macam mana kalau seseorang yang berhajat besar berniat untuk berjaya masuk universiti. Nak masuk universiti. Yang pertama, bila nak masuk universiti, kita perlu melalui tahap ujian, iaitu daripada UPSR, masuk PT3, Allahu Akbar, sekarang UPSR, PT3 pun dah tak ada, tapi nak nampakkan macam itulah kita sama-sama, kita punya range umur ni lebih kurang sama kan. Okay, nak dapatkan masuk universiti melalui prosedur ataupun laluan yang sama. Ambil UPSR, ambil PT3 ataupun dulu PMR, kemudian SPM. Okey, kemudian yang kedua, semua akan lalui tahap ujian ni. Kalau kita lihat kawan-kawan kita kan, berapa orang daripada kita sama-sama dalam satu kelas tu, 40 orang ke 50 orang, semua akan lalui UPSR, semua lalui PT3, semua melalui SPM. Tapi adakah semua akan masuk ke dalam universiti? Tak semua yang akan masuk universiti. Baik, siapa yang akan masuk universiti? Yang paling excellent result SPM-nya. Mungkin daripada 40 orang, 50 orang, hanya 20 orang sahaja ataupun 10 orang saja yang layak masuk universiti. Kerana apa?
kerana kelulusannya mengikut tahap piawaian yang dinyatakan oleh pihak KPM untuk masuk universiti. Bukan semua dapat masuk. Tapi semua lalui ujian. Semua ambil SPM, tapi tak semua dapat masuk universiti. So apa langkah yang perlu diambil kalau betul-betul nak melayakkan dia nak dapat excellent SPM ni? Kenalah mula baca buku. Baca buku dan jawab soalan ikut skema jawapan. Okay, jawab soalan ikut skema jawapan. So baik, sekarang ni cuba kita tukarkan analogi tersebut dengan keadaan kalau kita nak masuk kejayaan kita yang sebenar ni, iaitu kejayaan nak masuk syurga. Yang pertama, semua orang perlu melalui tahap ujian. Macam mana kita nak lalui ujian UPSR, PT3, SPM, begitu jugalah kita nak masuk syurga ni melalui batas ujian yang telah Allah tetapkan. Apakah dia dalilnya? Jom kita tengok dalam surah Al-Baqarah, surah 2. Okay, surah 2, surah Al-Baqarah. Okey, pada ayat 214. Okey, surah 2 pada ayat 214. Okey. Kita tengok terjemahan ni sama-sama ya, insya-Allah. Yang nak tengok Al-Quran pun bagus, yang nak tengok dekat skrin pun tak ada masalah. Ya, tengok Al-Quran lagi dapat pahala berganda. Ya, dapat pahala melihat mushaf. Okey. Tak apa, kita tengok kalau pada skrin ni ya. Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu nak masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan? Allahu Akbar. Allah tanya kepada kita supaya kita tanya balik pada diri kita. Patut ke kau nak masuk syurga tapi kau tak dapat ujian? Sama juga macam dia tanya kan, saya teringin nak masuk universiti. Boleh ke masuk universiti kalau tak lalu ujian UPSR, kita ataupun SPM ni tadi? Boleh ke? Mana boleh? So sama soalan ni pada Allah pada dalam ayat ni seolah-olah patut ke kau nak masuk syurga kalau kau tak ada ujian? Inilah kita nampak subhanallah keperluan kita kepada ujian sebagai salah satu syarat kelayakan untuk kita dapat kejayaan sebenar tadi, syurga. Ya, seperti yang berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu. Kau tengok orang yang berjaya masuk universiti tu, tanya kat dia macam mana sampai dia boleh masuk universiti. Tengok orang terdahulu daripada engkau. Mereka melalui ujian ni tau. Sama juga macam ni Allah nak cakap kepada kita, kau nak masuk syurga, tapi kau tak nak melalui ujian. Kau tengok orang terdahulu macam mana mereka lalui ujian pada zaman Rasulullah dan pada zaman sahabat. Ya? Mereka telah ditimpa dengan 3 keadaan. Allahu Akbar. Boleh tak kita tengok pada ayat perkataan bahasa Arabnya? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ambil daripada Masathumul. Mereka telah ditimpakan 3 ujian. Allahu Akbar. Kalau kita tadi kan UPSR, PT3, SPM. Sekarang ini 3 ni Allah bagi kriteria. Mereka telah diuji dengan 3 perkara. Yang pertama Al-Ba'sa. Yang kedua ialah Ad-Dara. Wad-Dara tu dan Dara lah maksudnya ya. Ad-Dara. Dan yang ketiga ialah Al-Zulzilu. Kalau nak cakap bahasa mudahnya lah ya, ketika saya belajar ayat ni, Allahu Akbar. Al-Ba'sa ni macam UPSR je lah kiranya. Kalau Al-Dara ni tinggi sikit PT3. Kalau Al-Zulzilu dah daripada SPM lah. Macam tu lah gayanya. Ya. Nak cakap kalau kita tengok pada terjemahannya, Al-Ba'sa ni ialah seperti kepapaan, kemusnahan harta benda yang paling sikit lah. Naik sikit levelnya serangan penyakit. Dan Al-Zulzilu yang paling kuat seperti digoncangkan. Contohnya ancaman bahaya musuh yang apa kita hadapi sekarang ni lah. Ya? Digoncangkan. That's why nama dia Al-Zulzilu. Al-Zulzilu ni ya, maksudnya penggoncangan yang teruk. That's why Allah namakan satu surah dalam Al-Quran ni, surah Al-Zalzalah, yang merefer kepada keadaan berlakunya hari kiamat nanti. Berlakunya goncangan yang hebat
apa yang berada di bumi ni akan bergoncang sehingga naik ke atas. Bangunan apa semua yang kat bumi ni akan bergoncang naik ke atas. Allahu Akbar. Itu secara fizikal kalau kita nampak. Bagaimana kalau goncangan ini berlaku dalam jiwa kita? Nak kata yang ujian tu berat sangat. Berat sangat. Sampai dicontohkan oleh guru saya, kalau baksa ni umpamanya lah, anak kita demam, tak baik-baik, sakit, pergi klinik. Doktor cakap, oh puan, anak puan ni demam biasa je ni puan. Tak ada apa-apa, insyaAllah. Ya. Kemudian, tengok sampai 2-3 hari, sampai seminggu tak baik-baik juga. Pergi hospital buat check up, kena pula barak. Allah kata, wah puan, nampaknya dia ni positif COVID ni puan. Tadi demam biasa tu baksa saja, tapi bila kita terima barak ni, dia rasa macam Allahu Akbar. Ya? Dah rasa berat dada ni. Dan Allahu Akbar, kalau sampai satu tahap nak kita menghadapi al-zulzilah ni tadi, al-zulzil tadi. Ya, sampai tahap Allah nak sampaikan ujian itu kepada kita, na'udzubillah, ya. Kita diuji dengan seberat itu sampai doktor kata, puan minta maaf, saya dah tak mampu nak selamatkan dia. Allah lebih menyayangi dia. Nampak tak level tu macam mana? Okay. Dan kita tak boleh nak expect yang ujian kita ni sentiasa akan mudah dan senang dan rasa macam ringan lah. Sampai Allah tanya pada kita, kau ni kau nak masuk syurga? Kalau katalah ujian, kau tak ada ujian. Dan kau tengok orang terdahulu macam mana lalui ujian. Mereka melalui basar, wabara, zulzilu. Mana yang melayakkan untuk mereka nak masuk syurga? Ya? Tapi kita hanya nak ujian ni setakat saja, ujian yang kata orang Indonesia ni kita sepele. Ujian-ujian yang singkat-singkat, yang mudah-mudah, yang tak ada apa-apa. Cakap bahasa mudah lah. Dengan pusat petar boleh masuk universiti ke? Tak mungkin. So reflect balik kepada kita. Dengan ujian yang kecil sangat boleh masuk ke kita ke dalam syurga. So kita kena lalui ujian yang besar-besar. Ya, daripada yang kecil ikut kesesuaian kita lah sampailah yang besar. Sebab ya kita nak di-offer dengan syurga ni tadi. Allahu Akbar. So kesimpulan daripada sini jelas kita nampak ya Allahu Akbar, keperluan kita kepada ujian dekat dunia ni tadi. Ya. Keperluan kita kepada ujian pada dunia ni tadi ya. Supaya adalah kita nak merupakan satu benda yang melayakkan kita ya. Kelayakan yang Allah berikan ya untuk sebagai jadi syarat dan kriteria untuk kita masuk syurga. Okey. Cuba kita tengok dalam surah Al-Mulk 67. Surah 67, surah Al-Mulk. Ayat 2. Okey, ayat 2. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dan dia telah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah jadikan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum. Liyabluwakum ya, berasal daripada kata akal balak juga, adalah untuk menguji. Tak ada lain tujuan Allah hidupkan kita ni. Ya, sampailah kematian kita adalah untuk kita untuk Allah uji kita. Ya, dan Allah nak tengok bukti yang menzahirkan keadaan kita, siapa di antara kita yang bukan paling kaya, yang bukan paling hebat, yang bukan paling tinggi kedudukan di dunia, tetapi siapa yang paling baik amalnya. Amal tu macam mana? Siapa yang ketika dia diuji, dia betul-betul mengikut piawaian Al-Quran untuk melaluinya. Amal tu ialah ikut skema Al-Quran. Ya, dia beramal, dia bertindak dengan ujian yang dia dapat dengan ikut apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Satu lagi, dalam surah 29. Surah 29, surah Al-Ankabut, ayat 3. Okey, ayat 3. Okey. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang terdahulu
daripada mereka dengan ujian yang demikian. Ya, nyata apa yang diketahui oleh Allah tentang orang-orang yang, sebab Allah nak tengok ni dengan ujian itu siapa yang benar-benar beriman dan nyata pula siapa yang orang-orang yang berdusta. Ya, siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang benar-benar berdusta. Kenapa Allah kata macam ni, nanti kita akan tengok pada poin yang seterusnya. Sebab Allah nak check sekarang ni, dengan ujian yang aku beri ni, siapa yang betul-betul nak ikut piawaian aku ataupun siapa yang nak ikut nafsu dia sendiri ketika melalui ujian ni. Ya? Sebab Allah kata kalau diuji kena buat macam ni. Aku dah buat ya Allah. Aku dah ikut Al-Quran ya Allah. Allah nak tengok betul tak? Sama ada betul kau ikut Al-Quran ataupun kau hanya berdusta. Kata ya tapi buat tidak. Ya? Allahu Akbar. Sebab yang akan terpilih nanti ialah yang akan terpilih nanti ialah orang-orang yang selected, yang betul-betul berkualiti, yang betul-betul berjaya menjawab dengan mengikut apa yang aku anda pandukan. Okey, tengok pada surah 3. Surah Al-Imran. Ayat 142. Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat 142. Boleh? Boleh ya?